Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. وثبت أقدامنا وتمن تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan menyatakan riwayat hidup Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi As-Sufi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau lahir pada 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan umur beliau ialah 55 tahun. Beliau mempelajari tasawuf dan mengambil tarekat daripada Syekh Al-Fadl bin Muhammad Al-Farmazi dan Syekh Umar bin Abdul Karim bin Sa'dawayh Ar-Rawasi, Syekh Yusuf An-Nasaj At-Tusi, Syekh Abu Bakar Warraq radhiyallahu anhum. Antara perjalanan tasawuf Imam Ghazali sebagaimana diceritakan ialah setelah Imam Ghazali berada di kedudukan yang tinggi di dalam penyampaian ilmu zahir, maka beliau mula mengambil penting memfokuskan kepada ilmu-ilmu tasawuf. Dengan beliau mula membilik membaca kitab-kitab kaum sufi seperti kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abi Talib Al-Makki dan kitab-kitab Syekh Al-Haris Al-Muhasibi dan risalah-risalah daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abi Bakar Al-Shibli dan Syekh Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhum. Lalu Imam Al-Ghazali menghadiri majlis-majlis zikir dan majlis tasawuf Syekh Al-Fadl bin Muhammad Al-Farmazi As-Sufi, dan Imam Ghazali mengambil tarekat daripada Syekh Fadl bin Muhammad Al-Farmazi, dan tarekat itu tadi memberi kesan yang sangat besar kepada perjalanan Imam Ghazali radhiyallahu anhum, yang mana sehingga membawa kepada Imam Ghazali meninggalkan aktiviti pengajian, penyampaian ilmunya di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad, dan juga membawa kepada penguzlahan beliau, pengasingan diri daripada beliau daripada manusia, dan permusafiran beliau selama 11 tahun, di mana beliau pergi ke Damsyik, pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Mekah dan ke Madinah. Dan di dalam tempoh 11 tahun ini jugalah Imam Ghazali mengarang kitab yang amat masyhur di dalam ilmu tasawuf, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan antara natijah ataupun hasil daripada perjalanan yang panjang yang dilalui oleh Imam Ghazali 11 tahun tadi, ialah Imam Ghazali berkata bahawa telah terbuka kepada aku sewaktu perjalananku selama 11 tahun di dalam khalwatku akan perkara-perkara yang tidak mungkin aku mengira banyaknya dan tidak dapat aku menghinggakannya. Dan ketentuan-ketentuan yang aku mengambil manfaat daripadanya, kata Imam Ghazali,
Dan aku sangat yakin dengan pembukaan tadi bahawa sesungguhnya kaum sufilah orang yang benar-benar menjalani jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, mendekatkan diri sehingga bertemu dan mengenal, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Ghazali, dan perjalanan kaum sufilah sebaik-baik perjalanan. Dan perjalanan kaum sufilah sebetul-betul perjalanan, dan akhlak mereka lah sesuci-sucinya akhlak yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Antara kata-kata Imam Ghazali dalam menasihati kita semua ialah, beliau berkata, sesiapa yang melazimi dirinya dengan adab-adab sunnah, pasti Allah mencahayakan hatinya dengan cahaya makrifat. Dan sebaliknya, barang siapa yang menegah dirinya daripada beradab, maka dia ditegah daripada seluruh kebaikan. Kata Imam Ghazali lagi, sesungguhnya kebahagiaan seluruhnya ialah pada seseorang tadi menguasai nafsunya, dan kecelakaan seluruhnya adalah pada seseorang membiarkan nafsunya menguasainya. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya nafsu apabila tidak ditegah daripada perkara-perkara yang harus, maka dia akan suka dan terbawa kepada benda-benda yang haram. Imam Ghazali juga berkata, sebaik-baik pekerjaan selepas kenabian ialah memberi manfaat ilmu, mensucikan jiwa manusia daripada akhlak-akhlak yang buruk dan merosakkan, dan membimbing manusia kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan membahagiakan. Itulah dipanggil sebagai at-ta'lim. Maka Imam Ghazali, lihatlah, fikirlah bagaimana tidak agungnya at-ta'lim ni tadi, kerana Allah Ta'ala memulakan dengan dirinya sendiri dan menjadikan malaikat sebagai kedua dan ahli-ahli ilmu sebagai yang ketiga pada menyaksikan kehebatan al-ma'rifah, al-ilmu billah. Dan Imam Ghazali berpesan, jagalah dirimu daripada terlepas ataupun kerugian kerana tidak mendapatkan al-ma'rifah ini. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.